Kemahiran membaca adalah asas penting dalam pembelajaran murid di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Kemahiran membaca ini sangat penting untuk membantu murid untuk memahami pembelajaran, membina kosakata dan juga mengembangkan pemikiran mereka. Namun, terdapat pelbagai cabaran seperti kurangnya meminat membaca dan juga tahap pencapaian yang berbeza dalam kalangan murid di sekolah. Oleh itu, sokongan daripada pelbagai pihak, terutamanya guru, ibu bapa dan masyarakat amat penting untuk memupuk kemahiran ini sejak dari awal. Slide yang seterusnya iaitu kaedah pengajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Kaedah yang pertama iaitu kaedah pembelajaran melalui lagu dan irama. Di peringkat sekolah rendah, murid-murid akan mudah belajar sekiranya mereka diasah dengan awal dalam kemahiran membaca supaya mereka dapat memahami kehendak soalan. Menurut artikel daripada Cikgu Ainul, kaedah pengajaran ini sangat baik untuk dilakukan di sekolah kerana ia dapat membantu murid untuk mengingati perkataan dan konsep lagu yang tercipta terutama dalam kalangan murid tahun 1 sehingga tahun 3. Sebagai contoh, guru mencipta lagu ringkas yang mengandungi perkataan yang mudah diingati seperti lagu Burung Kakak Tua dan Bangun Pagi. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka dan mandi. Itu akan mudah diingati oleh pelajar tahun 1 sehingga tahun 3 kerana mengandungi perkataan yang mudah untuk diingati dan senang bagi mereka. Kaedah yang kedua iaitu kaedah pengajaran abjad. Menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Shah, menerusi sebuah buku yang bertajuk Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu, menyatakan bahawa kaedah ini sering digunakan oleh guru di sekolah rendah untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Melalui kaedah ini juga, murid-murid dari tahun 1 sehingga ataupun prasekolah akan diperkenalkan dengan cara sebutan setiap huruf bermula dari huruf A sehingga huruf Z. Huruf vokal A, E, I, O, U menggabungkan huruf konsonan dan vokal seperti da, di, du, de, do. Dan juga membentuk perkataan daripada suku kata seperti bo tambah dengan la akan menjadi bola. Sebagai contoh, guru boleh membuat latihan membaca petikan dalam buku teks untuk memperkasakan kemahiran membaca murid terutama dari prasekolah sehinggalah tahun 3. Seterusnya, kaedah pengajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah. Kaedah membaca mengkanis dan mentalis. Kemahiran membaca merupakan proses yang dinamik tetapi kompleks. Kaedah pengajaran ini meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, berkebolehan mengingati fakta, serta membuat interpretasi secara bijak dan analitis dan sangat susah dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. Menurut artikel dikeluarkan oleh Muhammad Hazli, kemahiran membaca Journey of My Life 2015 dalam pengajaran bacaan di peringkat sekolah menengah, penekanan yang berkesan bagi kaedah bacaan di peringkat sekolah menengah ialah bacaan mekanis dan mentalis. Sebagai contoh, pada peringkat awal, proses pengajaran dan pembelajaran bacaan mengutamakan bacaan mekanis, iaitu guru akan memberikan contoh sebutan, bunyi-bunyian dan bacaan dengan betul, dengan kuat dan jelas. Kaedah pengajaran ini sesuai digunakan untuk murid menengah atas seperti tingkatan 4 bagi melatih mereka untuk melakukan yang terbaik sewaktu menduduki periksaan kertas bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia. Kaedah bacaan mentalis senyap dilakukan membaca senyap atau membaca dalam hati, silent reading, ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual memory, dan pengaktifan mata dan juga ingatan. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperolehi informasi dan pemahaman seseorang murid. Manakala bacaan intensif, pantas dan imbas ialah bacaan intensif merujuk kepada kegiatan baca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama yang melibatkan telahan isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Walau bagaimanapun, kaedah pengajaran membaca yang seterusnya ialah bacaan ekstensif. Menurut artikel yang dinyatakan oleh Encik Muhammad Hazliyah, pengajaran membaca dalam pembelajaran bahasa kedua, Persidangan PASAK 2020. Ekstensif, definisi bermaksud liputan secara meluas dan bacaan ekstensif boleh dilakukan di dalam kelas secara bersendirian tanpa bimbingan guru. Ia menekankan aspek pengukuhan bacaan juga. Ia juga memberikan kebebasan pelajar dengan membayangkan pelajar membaca tanpa kesukaran dan keseronokan dalam pembacaan. Sebagai contoh, bahan bacaan perlulah sesuai dan berbeza setiap hari kerana bacaan ekstensif bertujuan agar pelajar dapat membaca dengan baik dan fasih, selain memperkayakan pembendaharaan kata dan perasa, struktur dan lain-lain.
Baiklah, kita ke analisis perbandingan keberkesanan antara kaedah pembelajaran melalui lagu dan irama dengan kaedah pengajaran abjad bagi sekolah rendah. Sudah semestinya kemahiran membaca merupakan asas penting dalam pembelajaran murid sekolah rendah. Dari segi pendekatan, kaedah lagu dan irama menggunakan elemen muzik dan juga nyanyian untuk menyampaikan sesuatu kandungan pembelajaran secara santai dan juga menyeronokkan. Manakala kaedah pengajaran abjad pula menggunakan pendekatan fonetik yang sistematik bermula dengan pengenalan huruf, vokal, suku kata dan seterusnya membina perkataan yang lengkap. Dari segi aspek pelaksanaan, kaedah lagu dan irama memerlukan kreativiti guru dalam mengubah lagu yang sesuai dengan tahap murid. Guru boleh menyampaikan pengajaran dalam bentuk nyanyian dan juga ulangan, manakala kaedah abjad lebih mudah dilaksanakan secara langsung melalui latihan membaca, menulis dan juga menyebut huruf ataupun suku kata. Seterusnya, dari sudut kesesuaian, kaedah lagu dan irama lebih sesuai untuk murid yang aktif, mudah bosan ataupun yang sukar fokus di dalam kelas. Sebaliknya, kaedah abjad lebih sesuai untuk murid yang memerlukan pembelajaran berstruktur dan logik, seperti murid prasekolah ataupun murid yang menunjukkan perkembangan fonetik yang baik. Dan akhir sekali, dari segi hasil pembelajaran, kaedah lagu dan irama dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk membaca serta membantu mereka mengingati sesuatu perkataan dalam konteks yang menyeronokkan. Manakala kaedah abjad pula memberi kesan yang mendalam terhadap penguasaan asas bacaan yang kukuh seperti kemampuan membina suku kata dan mengeja dengan betul. Kesimpulannya, kedua-dua kaedah ini mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Kaedah lagu dan irama lebih menekankan aspek minat dan pengalaman pembelajaran, manakala kaedah abjad memberi tumpuan kepada penguasaan teknikal membaca. Baiklah, kita ke bahagian analisis perbandingan keberkesanan antara kaedah membaca mekanis dan mentalis dan juga kaedah membaca ekstensif bagi sekolah menengah. Dari segi pendekatan, kaedah mekanis dan mentalis ini menekankan pembelajaran secara formal dan terarah. Manakala kaedah membaca ekstensif berasaskan pendekatan bebas dan meluas yang juga membenarkan pelajar memilih bahan bacaan sendiri. Sekaligus, kedua-dua kaedah ini memberi penekanan kepada keseronokan dan juga kefasihan membaca tanpa tekanan. Seterusnya, dari aspek pelaksanaan, kaedah mekanis dan mentalis ini memerlukan bimbingan aktif guru seperti pembacaan kuat, latihan telaah isi dan bahasa serta perbincangan bersama. Kaedah ini biasanya berlaku dalam kalangan suasana formal di dalam kelas. Bacaan ekstensif pula dia lebih fleksibel di mana pelajar akan membaca sendiri sama ada di dalam ataupun di luar kelas. Dari sudut kesesuaian murid pula, kaedah mekanis dan mentalis ini dia lebih sesuai untuk pelajar menengah atas seperti tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 yang sedang bersedia untuk peperiksaan terbesar seperti SPM. Kaedah ini dia membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap teks akademik. Sementara itu, bacaan ekstensif dia lebih sesuai untuk murid tingkatan 3 atau pelajar tahap pertengahan yang masih memerlukan dorongan untuk membina minat membaca mereka dan memperkayakan kosakata secara santai. Dan akhir sekali, kita boleh lihat dari segi hasil pembelajaran, kaedah mekanis dan mentalis berkesan dalam meningkatkan ketepatan bacaan, pemahaman mendalam serta kemahiran menganalisis teks. Manakala bacaan ekstensif meningkatkan kelancaran, memperluaskan kosakata dan juga menggalakkan pembacaan kendiri, lebih matang dan menyeronokkan. Kesimpulannya, kaedah mekanis dan mentalis ini dia lebih bersifat kawalan yang sesuai untuk membentuk kemahiran membaca akademik. Manakala kaedah ekstensif ia lebih kepada membina sikap suka membaca atau peminat membaca dengan memperkukuhkan kemahiran bahasa secara semula jadi dan bebas. Baiklah, cadangan inovatif aktiviti PDP iaitu BBM. Dalam era globalisasi ataupun era pendidikan abad ke-21 ini, penggunaan teknologi dalam bilik darjah amat penting untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP lebih menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran melalui lagu dan irama dipilih untuk membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran membaca bahasa Melayu. Aktiviti yang dirancang dinamakan sebagai nyanyi dan baca. Aktiviti ini menggabungkan nyanyian dan penggunaan aplikasi digital mudah alih. Guru memulakan sesi dengan memperkenalkan lagu yang mengandungi suku kata yang asas seperti ba, bi, bu, be dan bo. Lagu ini dipaparkan melalui satu projektor ataupun skrin pintar bagi memudahkan murid membaca dan menyanyi bersama. Seterusnya, murid menyanyi mengikut rentak sambil melihat lirik. Aktiviti ini sekaligus membantu mereka mengenal suku kata ataupun sebutan bagi membina struktur perkataan.
Di akhir sesi ini, kuis dalam talian digunakan untuk menilai penguasaan murid. Bahan bantu mengajar seperti aplikasi interaktif yang mengandungi lagu dan lirik dan permainan disediakan bagi menyokong sesuatu PDP. Objektif pembelajaran dalam sesi ini adalah murid dapat mengenal dan membaca suku kata asas serta menyusunnya menjadi perkataan yang lengkap. Manakala hasil pembelajaran yang diharapkan adalah murid dapat menyanyikan lagu dengan betul serta menyusun suku kata menjadi perkataan yang lengkap. PDP dimulakan dengan nyanyian berkumpulan diikuti aktiviti interaktif menggunakan aplikasi mudah alih dan ditutup dengan kuis dalam talian. Sekaligus, guru memberi maklum balas dan dorongan positif untuk meningkatkan keyakinan murid. Kesimpulannya, aktiviti nyanyi dan baca ialah pendekatan inovatif dan efektif dalam menguasai kemahiran membaca dalam murid tahun 3, iaitu di sekolah rendah. Kesimpulannya adalah nyanyian bacaan merupakan pendekatan inovatif dalam penguasaan kemahiran membaca, yaitu gabungan musik dan teknologi menjadikan PDP lebih menarik dan relevan untuk murid generasi digital. Antara kelebihan yang dicadangkan untuk PDP ialah dapat meningkatkan minat dan semangat murid untuk belajar, mengurangkan kebosanan melalui aktiviti interaktif seperti menyanyi, dapat mewujudkan suasana kelas yang meriah dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan pelajar. Setelah itu dapat meningkatkan kerjasama murid dalam kumpulan, penggunaan teknologi seperti Kahoot dan Woodwall meningkatkan kemahiran digital murid. Cabaran yang dilalui oleh guru semasa PDP ialah guru perlu menyesuaikan lagu atau aktiviti dengan keselesaan dan tahap murid. Selain itu, guru merancang PDP mengikut objektif pembelajaran yang sesuai. Guru juga menghadapi pelbagai tingkah laku murid seperti kenakalan mereka, degil, pasif dan patuh. Setelah itu, perbezaan tahap kefahaman murid seperti ada yang cepat menangkap apa yang guru sampaikan, ada juga yang lambat untuk menangkap sesi pembelajaran tersebut. Bagi kesimpulan keseluruhan, kemahiran membaca penting untuk pembangunan ilmu dan pemikiran pelajar. Pendekatan pengajaran perlu disesuaikan mengikut tahap kognitif dan pendidikan. Contohnya sekolah rendah menggunakan lagu, irama, dan abjad bantu faham bunyi, suku kata dan perkataan. Manakala sekolah menengah menggunakan teknik bacaan mekanis, mentalis, dan ekstensif tingkatkan kefahaman dan kebolehan analitis. Aktiviti kreatif seperti nyanyi dan baca serta integrasi teknologi dapat menarik minat murid untuk belajar. Guru juga menghadapi berbagai cabaran seperti tingkah laku murid dan keperluan individu yang berbeza. Dan akhir sekali, keberkesanan PDP bergantung pada kreativiti guru, teknik yang sesuai, dan penggunaan teknologi semasa.